Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Power kejar Trump kejar power kan. Ada cerita macam mana pun, kan? The most important thing is how market interpret it dan dilambangkan dan ditunjukkan dalam bentuk chart. Yes, market tu tunjuk kita, bukan kita tunjuk market. Kita siapa? Bukan teknik anda yang kalau masuk macam ni dia mesti yes. Teknik anda melihat certain pattern, certain condition dalam market yang anda trade. Ini maksud dia. Anda cuma trade, contohnya, anda cuma masuk kalau market bergerak, okey, ni ada satu high, ada satu low, dia buat higher high, okey, ini aku trade, aku ambil 61.8. Sini nanti aku enter. Anda cuma, kalau ini teknik anda cuma buat bila ada 1, 2, 3 ni berlaku dan retracement 61.8. Ini satu contoh teknik. Nak tambah lagi boleh. Anda kata sini kena buat engulfing. Okey. Sini separuh body akan masuk. Ataupun 38.2 atau 61. Whatever. Ini satu teknik. Anda cuma trade pattern ini sahaja. Contoh. Itu cara berfikir sebabnya market is sentiasa berubah. But your technique is satu benda static. You are looking for this to happen. Then you trade. Dia tak jadi macam tu, aku tak tengok. Tak jeling pun. Tak ada condition A, condition B lah. Itu mengarut. Tak. And make it simple. Make it simple. Learn. Keep on learning. Keep on learning about the market. Bukannya tukar-tukar teknik, but keep on learning what is happening. Sebab market sentiasa ada produk baru, ada ETN tu tak baru pun, ETF, macam-macam lah ada produk baru. Self-organizing. Anda jaga anda. Di sinilah anda kena ada simpan. Satu, mistake monitor. Bila anda dapati, anda tak ikut teknik anda. Biarpun anda profit 2-3 juta pun, bila anda tak ikut, hari Rabu ni Helmi akan cerita mengenai seorang daripada 5 titan, 5 nama besar dalam dunia dagangan ni. Ikut Helmi esok Helmi akan bercerita mengenai seorang ni. Salah seorang daripada 5 titan, 5 nama besar dalam dunia dagangan ni. Ikut webinar, ikut FB live dia. Pukul 9 malam esok. Dan tanya dia. Tanya soalan dia. Tanya pasal mamat seorang tu. Okey? Suruh dia buat homework dia. Okey? So, dia nama besar ni. Antara 5 nama besar dalam dunia dagangan ni. Dan saya antara yang pedagang yang saya study mendalam adalah insan yang Helmi cerita ni. Banyak soalan saya ni. Boleh ni? Kadang-kadang buat tak tahu saja. Okey. Jadi dia ni adalah satu antara 5. Jadi 5 tu kita ada Elliot, kita ada Charles Dow, di 3 lagi ni saya biar Helmi lah. Okey. Dia nama seorang ni adalah nama yang Helmi sentuh ni, dia ni memang saya study habis-habis sebab banyak faktor psikologi. Saya peminat pada psikologi. So yang bunuh dia adalah benda ni, self-organizing ni. Bila dia berpindah dari bandar dia ke bandar satu lagi, dia hilang. Dia terikut dengan gaya hidup mewah, dengan gaya hidup malam, dia habis semua macam-macam. Yes, but tanya Helmi nanti, but saya tak nak sebut nama. Kalau tak best lah Helmi ni. Saya tak nak sebut nama. Best, cerita dia best. Ni antara pedagang yang controversial. Kalau ikut cerita dia, ada buku unofficial, ada buku official. Saya memang setahun lebih saya study pasal dia. Ni nama besar lah. Ni nama antara sebabnya saya trade antara itu tahun 98. Saya study dia tahun 98. Antara sebabnya saya masih trading.
Ni Mamat ni. Yes. Dia bukan pasal dia hebat. Dia pasal kejatuhan, kenaikan, dan last kejatuhan dia lagi. Best. Okay. Inilah dia. Dia self-organizing. Dia gagal dekat sini. Dan dia terlalu open kepada change juga. Di sini anda kena memainkan faktor ni. Kadang-kadang kita ada contoh, anda lepak dengan kawan kan. Lepas tu kawan, ni teknik ni. Ini teknik ni. Ini best. Yes, but hidup dia memang drastik. Naik dahsyat, turun pun dahsyat. Ikut webinar, ikut FB Live Helmi malam besok. Helmi akan cerita lebih lanjut. Tanya dia spesifik nama anak dia, nama wife yang tu, kat mana dia meninggal, rumah dia cat color apa, pakai Nippon color ke apa. Boleh ni Okay. Cerita dia, you can be open to change, but maksudnya tukar teknik, anda nak tambah benda, ini RSI, biasa aku pakai 14, tiba-tiba tukar 11, tiba-tiba tukar 16, bila anda nak tukar something, you need to test it out dulu. Nama, yes, tu pun ada Ronald, tak dapat nak sebut. Okay. When you are doing that one, you need to test it out. Test dahulu, anda kena tengok internal dan external factor. Internal factor ni adalah faktor dalaman anda. Contohnya portfolio anda, tiba-tiba anda ada masalah duit. Ataupun anda ada tiba-tiba ada duit banyak dan anda nak tambahkan size portfolio anda. Benda faktor luaran, kawan anda ke apa ke yang menyebabkan anda kena tukar cara anda melabur ataupun cara anda take. Yes, Ming Leong. Daripada clue-clue tu tadi kita tahu siapa kan. Okay. And a way of thinking and acting. This is how you think about system. These are the 8 buku saya tak keluarkan. Buku saya ada satu chapter ke semua ni, satu chapter tau. Bayangkan berapa jauh buku saya. Tapi saya tak keluarkan buku tu sebab dia terlalu panjang. Ini satu chapter. Satu chapter tu dalam 20 lebih page. Ini saja dah 200 page. Ini saja. Ini satu bahagian daripada buku saya. System thinking. Yang pertama belief setting. Buku saya ni buku saya tak keluarkan buku tu. Bayangkan berapa panjang dia. Tak ada orang nak baca. Memang bantal. Belief setting dekat 400 page. Belief setting. Lepas tu belum, ni baru cerita. Lepas tu barulah cerita market dynamic, barulah cerita position sizing. Berapa banyak? Banyak sangat, tebal sangat. Lepas tu saya tak ni. Kalah buku Harry Potter. Kalah, seriously. Buku Harry Potter tak tebal. Buku saya lagi tebal je. Serius. Sebab tu saya tak keluarkan. Yang ada ikut webinar ni saya keluarkan sikit-sikit. Dan kita dah nak habis ni. Saya dah keluarkan market dynamic. Saya dah keluarkan ni belief setting. Kita dah keluarkan. Ni the last system thinking. One of the last. Portfolio. Dalam ni ada subset dia portfolio. Portfolio. Ini saya dah keluarkan sikit-sikit. Anda tengok dalam tu ada. Biar you evolve bersama dengan macam mana saya tunjukkan tadi. Okay. So, 8 benda dia. Yang pertama adalah disiplin. Yang kedua anda sistematik. Buat yang sama, buat jadual. Buat jadual apa yang anda buat hari-hari. Buat jadual. Kaedah analisa yang sama. Buat jadual kepada what you do every day. Buat jadual. Tak ada jadual, anda ikut jadual saya ni. Buat jadual. Jangan jadikan trading tu susah. Trading tak susah pun. Dia susah kalau anda buat dia jadi susah. Faham tak?
duk ikut nak tengok sekejap macam ni, sekejap macam ni. Tak ada, buat benda sama. Jadi dia jadi sama lah. Ya. Itulah dia. Dia kadang-kadang kita dalam diri kita, there will be kepercayaan yang teras, yang susah kita nak buang. Contohnya kita, sebab itu kepercayaan ni is what differentiate between this is belief, this is belief, this is your belief, this is you, ini kita, ini saya lah, sebab saya kurus daripada bat. Dan ini adalah the real world. Ini reality. Ini reality. Betul, Bat? Diet, Bat. Duk makan je. Okay, ni kita. Okay. So, whatever the reality, we look at it daripada belief yang dalam diri kita. Kadang-kadang, benda tu orang luar tengok kan. Macam mana? Contoh yang orang duk cerita 100 jadi 1000. Saya tak kata mustahil. Tetapi kalau memang boleh sentiasa buat, bagi tahu saya. Saya pun nak letak duit. Kenapa letak 100 je? Memang tak. Kan ini boleh buat apa ni? 1000%. Bukan 100%. Kalau dia buat jadi 100%. Ini 1000%. Come on lah. Itu je, buat benda yang ni lah, yang masuk akal lah kan. Dalam masa 1 bulan, package A, package B, aduh, ada package lagi. Dalam 4 jam, insyaAllah boleh buat 3000. Apa gila. Mana dapat? Kan? Benda yang tak logik. Tapi orang kita suka this type of that one, and we believe it. Saya tak katakan mustahil, tapi nak diulang the risk that we take over it. Wow. Oh, high risk tak apa, high risk high reward. Yes, risiko tu dia tak ada low, tak ada high, dia ada sesuai. Jangan guna high risk high reward. What is the right risk? Faham tak? Saya tak suka dengan perkataan high risk high reward. Mengarut. What is the right risk for you? Duit tadi, berapa risiko yang anda boleh ambil dari duit tu? Full margin, hentak margin. Janganlah. Dia tak ada perkataan sentiasa cerita pasal full margin. Dia cerita dia allocated margin. Berapa yang kita letak. Bukannya full margin. No, there is no such thing as full margin. Is allocated margin. Itu bahasa betul. Saya tak suka nak sebut benda ni. Tapi this is the reality lah yang kita tengok dalam bidang kita. Lepas tu kata trading tak haram. Mau tak kata kita buat benda haram. Fikirkan Boleh, Afdal? Fifi dah senyap kan? Jajah, zaman ni kita buat yang ni lah. Buat benda yang masuk akal. Kita boleh cerita kat mak kita. Saya trade ni mak, saya berniaga. Kadang-kadang waktu kita sebut forex, orang tengok rendah. Sebut kita berniaga online. Kita berniaga apa? Instrumen kewangan. I mean, don't limit yourself kepada certain instrument, kepada forex sahaja. Luaskan horizon anda. Saya banyak kongsikan sekarang ni ada perasan, saya letakkan saham sikit, saya letakkan komoditi, saya letakkan futures, and learn about all these things. Berniaga online. Okay? Berniaga online. So, buat your self-development. These are the thing yang biasanya menjadi masalah kita, takut terlepas kan, lot sizing, semua dalam side ni semua ada cerita sebenarnya, dan disiplin, holding to losses, exiting winners, ni masalahnya. So all this gunakan alert, position sizing model, exit tu kena clear. Boleh? Okay. Ya. Ramai orang negatif pada trading forex sebabnya trader forex tu sendiri. Itu dia.
Saya setuju. Kalau orang kata forex tak bagus, yes. Saya kata tak bagus. Sebabnya ramai trader forex, dia buat benda tak bagus. Tengok Facebook kita. Kita pun nampak keuntungan tak kena dengan risiko. Dia tak ada. Itulah. Dia jadi benda lain. So, I mean, saya tak describe diri saya, yes, ramai kata forex judi, betul. Sebab ramai trader berjudi pun, dia bukan trading. Memang berjudi pun. Ada analisa. Siapa kata orang berjudi tak ada analisa? Ada risk management. Siapa kata orang tak ada risk management? Tapi bila anda letakkan, letakkan satu cara anda berniaga. Instrumen kewangan forex, komoditi, equity, whatever instrumen kewangan, sebagai instrumen yang anda dagangkan online dan anda jadikan dia perniagaan online, then barulah ini tak kita the industry is there, the one is there. Kalau anda faham macam mana penerbitan spot contract, macam mana anda faham penerbitan futures contract, derivative, then anda faham the bidang. But the people that doing it, the core of that one, kebanyakan bank adalah kepada all this transaksi kan. But bila come retail and menjadikan ini sebagai legalize judi, itu jadi masalah. Okay, so buat satu sistem, ikut sistem tu, test sistem tu, berubah. Dan kalau anda nak orang hormati bidang kita ni, anda kena hormat dia dulu. Kita tak dapat nak gaduh dengan dia ni, kata ini haram, ini halal. Selagi nama anda kat depan tu tak ada Al-Ustaz Mufti. Janganlah. Tak payah. Buat apa yang anda faham, buat apa yang anda terima. Don't trade the market, trade the system. Itu je. Boleh? InsyaAllah bersama lagi pada sebelah malam nanti, invest dalam satu sistem, cuma dagangkan sistem anda. Helmi pada jam 8 dan saya sekali lagi pada jam 9. Thank you, Bat, Gusmin, Helmi, William, thank you. Ronald, Mingyong, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajah, Alang, terima kasih semua. Izwan, thank you. Fadil, thank you.